Okay, now kita masuk kepada potential barriers and tunneling. Halangan keupayaan dan juga penerowongan. Dan tunneling, tunnel kan terowong. Jadi tunneling ialah penerowongan. Okay, so apa itu potential barriers? Potential barriers is the opposite of potential well. Okay, dalam dua topik yang sebelum ni kita belajar tentang finite kan, finite well dan juga infinite. Alamak, teruk. Buruk lah tulisan saya ni. Okay. Okay, yang ini infinity. So dia terperangkap. Particle can be trapped in a infinite well, dan juga dia boleh juga terperangkap dalam finite well. So beza antara dua ni ialah untuk finite well ada kebarangkalian untuk the particle be found outside of the well. Kat sini ada kat dalam je, terperangkap, tak boleh ada kat luar. Okay, tak boleh. Yang ni boleh ada, boleh ada. Jadi sekarang ni kita consider untuk potential barriers, which is this terbalik, the opposite. Maksud dia macam ni Ini, gini. Okay. So ini ialah dia punya barriers dia, U0. Okay, yang ini U0. So dia ada hak. And then what is happening when particles berjumpa dengan potential barriers ni. Okay, so saya boleh colourkan macam ni lah. So ni potential barrier kan. Ni pun buat colour lain lah. Colour, okay, kita buat ni dulu. Saya buat colour warna apa? Warna kuning. Okay. So ini okay, less. So okay, macam tu. Okay, so potential barriers ni kita balik daripada potential well. Okay, so daripada pengetahuan kita tentang potential energy, actually contohlah kita naik ini ialah bukit kan. Bukit ni sebenarnya mewakili satu potential tau. Potential sebab actually potential and gravity is different at different point kan. Maknanya kat atas ni potential dia lain, sini potential dia lain. Okay. Lepas tu menurut kalau kita kalau sesuatu objek tu mempunyai tenaga E1 kan, dia punya total energy E1, dia hanya boleh paling tinggi dia pergi pun dia tak boleh pergi lagi tinggi. Ni macam bandul bandul ni kalau dia ada energy, dia total energy ialah 10, dia bila dia berayun dia ialah hasil lagi 10, cuma penukaran potential dengan kinetic energy je yang berubah. So total energy dia masih lagi menyebabkan dia hanya boleh berayun pada aras paling maksimum pun yang itu. Okay, dia tak boleh tiba-tiba naik atas pun macam tu. Okay, so dalam mechanics kita dapati memang macam itulah yang berlaku kan. Kalau kita ada contohnya roller coaster ni dia tak menggunakan tenaga elektrik tau. Roller coaster ni menggunakan tenaga gravity. Jadi dia kena bermula daripada, dia kena paling tinggi dia boleh pergi kalau dilepaskan pada sini, kalau dilepaskan pada kat sini, paling tinggi dia boleh pergi kat sini. Okay, dia tak boleh pergi atas lagi sebab dia akan membantah violates the energy conservation of energy. So dia tak boleh ada kat sini lah. So that is a potential dalam Newton mechanics. Tapi dalam mekanik quantum kan, kalau kita consider potential barrier yang bentuk dia macam ni, yang bentuk dia empat segi macam ni, ada kemungkinan apabila particles tu particle ada kemungkinan berada di mana-mana sahaja. Ada kemungkinan dia berada di sini kan, di sini pun ada di sini. Itu kita lihat sebelum ini dalam potential well, kita tengok dia ada kemungkinan berada di luar. Cerah sikit muka. Berada di luar daripada perigi tu. Okay, jadi dia boleh berada di luar. Okay, so oleh itu kalau kita tengok di bahagian sini kan, dia sama dengan bahagian sini. Maksudnya kita boleh maknanya kalau kita ada wave function tu boleh keluar dari sini. Okay, dan kalau wave function itu cukup kuat, dia boleh tembus. Okay, kalau dia cukup kuat lah dia punya energi dia. Energi dia pada energi tertentu dia boleh tembus. So penembusan ini kita panggil sebagai kesan tunneling.
Okay, tunneling maknanya particle can be found here and also here. Alright. So macam mana kita nak dapatkan wave function dia? Wave function dia macam mana? Wave function untuk case ini. So kita tengok pada dua case ini, iaitu potential wave kita dah buat hari tu kan, kita dah buat dah sebelum ni hari tu kita dah buat, kita ada dua wave function, satu wave function untuk inside kawasan dalam dan satu lagi untuk outside. Okey, maknanya kat sini ialah menunjukkan CE ni ialah satu di kawasan sebelah sini, yang ini menunjukkan di sebelah sini lah. Okey, dan yang ini ialah hasil darab, which is dia kemungkinan ada dalam ni. Okey, so dia mesti continuous. Okey, untuk potential barrier, rectangular barrier yang sama dia adalah terbalik kepada itulah. Jadi kita boleh pusingkan. Jadi wave function untuk di bahagian sebelah sini ialah berada di dalam ni. Jadi kita switch je lah. So awak balik kat sini. Okay. So kita boleh consider dia macam tu. Di mana kalau wave tu datang daripada sebelah kiri, ni. Okay, ini ialah wave function yang bahagian sini. Wave function sorry. Saya kena tulis ni, salah ni. Dia ialah outside of the barrier. Ini inside barrier. Inside barrier, barrier. Kena ada pengubah sebaya, ini barrier. So this is inside barrier and this is outside barrier. Okay, this outside barrier, outside barrier ini iaitu cosine belaka. Okay, lepas tu bila sampai dekat sini, oleh sebab dia continuous, kita akan menggunakan yang sebelah sini. So dia akan turun. Okay, lepas tu akan ada lagi semula. Macam tu. Kurang Itu kalau ada bergerak daripada sini. Kalau ada gerak daripada sebelah sana, contohnya. Okay. Kita guna sama juga. Share. Kita tekan sebelah sini, dia akan menerowong. So menerowong tu yang bagi kita guna yang pula lah. Menerowong, lepas tu ada. Itu dia. So itu ialah wave function bagi particle through the rectangular barrier. So kat sini ialah kita bagikan kesan tunneling. Tunneling maknanya particle boleh berada di dalam barrier tu. Okay. However, dia depends jugalah kepada energy of the particle. Okay, so we are interested to know how probable the particle will be tunneling through the barrier. Kan, sebab dia ada kemungkinan macam mana, situasi macam mana yang membolehkan tunneling tu berlaku. Mungkin dia tak tunnel, dia hanya coek kat sebelah sini je, dia tak boleh tembus. Okay, mungkin dia ada macam kesan macam ni juga, which is dia mungkin berada sampai sini je. Okay, tapi dia tak boleh tembus. So that's tunneling is zero, the probability. Okay, kita tengok bagaimana. Jadi tunneling probability is given by this. So kita tak pergi kepada detail how we get this expression. Tapi the tunneling probability is given by this, which is G is given here, a constant, and then K ni kappa. Ingat kappa. Kappa ialah perbezaan di antara barrier tu punya potential tolak dengan potential energy of the system, of the particle. Okay, so kita tunneling probability ialah kebarangkalian untuk tunneling itu berlaku. Okay, di dalam satu sistem. Okay, jadi ini ialah wave function dia kan, wave function, dan dia akan menyusut tunnel, maknanya ada lagi lebih sikit. So lebih tu boleh, particle tu boleh tembus, dan maknanya ada kat sini ada probability for the particle to tunnel the barrier. Okay. So benda kita tadi. Okay. Okay, kita tengok apakah probability untuk satu objek tu, satu particle tu tunnel. Dia depends kepada K kan. K, aku tengok K ni. Okay, so kalau potential energy is high, maknanya kalau dia punya ni tinggi kan, maksudnya K akan jadi tinggi kan. Kalau ini U tinggi, K akan jadi tinggi. K lagi kappa. Sorry. Kappa akan jadi tinggi. So apabila kappa tinggi, benda ni akan pergi ke zero. Padanya kalaulah semakin tinggi U0 ni, maksudnya tunneling tu sukar berlaku. Kalau dia rendah, tunneling lebih mudah berlaku. Itu maksudnya Okay.
So kita tengok kepada boleh pergi kepada kat situ saya dah letak link untuk simulasi. So simulasi FAT kat sini. Okey. So ini ialah contohnya ialah kita buat ini contohnya wave of particle lah, sebenarnya bukan, dia ialah particle probability. Okay, so this is wave function and this is the probability density and then this is the energy. So kat sini ada energy barrier. So yang ini maksudnya potential energy still higher than the total energy of the system. Maksudnya kat sini ada penorongan tunneling berlaku. Okay, dan dia punya probability density ni ialah the multiplication of wave function lah kan. So wave function darab wave functions. So probability ni memang fix, tak berubah kan, sebab dia adalah stationary states. Stationary states maksudnya probability ni tidak berubah lah. So maknanya kita dalam keadaan ini kita boleh, there are probability for the particle to tunnel. Okay, tunnel. Right. So kalau kita punya kita naikkan energy of the particle. Okay. Okay. So, kita naikkan sedikit sehingga dia menghampiri. So awak tengok dia punya probability dia akan jadi constant. Ada, mana probability tu ada kan. Ada probability untuk partikel tu tembus dan pergi berada sini. So ini pun kita nampak ada wave function kat sebelah sana. Okay. Alright. So kalau kita tinggikan lagi, tinggikan lagi energy. Okay, saya tinggikan sikit. Okay. So dia punya probability akan lagi lebih tinggi lah. Macam mana pula kalau saya tebalkan barrier ni? Kita tebalkan width dia tu. Okay, kalau kita tebalkan barrier tu punya width L, so awak tengok probability dia akan semakin berkurang. Tapi tunneling tu ada sampai satu ketika tak ada tunneling. Actually ada kat sini tapi dia tak tunnel. Dia tak boleh tembus. So penembusan itu sebenarnya bergantung kepada dua keadaan, iaitu energy of the potential energy itu sendiri dan juga the width of the barrier. Okay, so kalau barrier tu nipis, okay, dia boleh tembus. So dia boleh nampak ada tembus, ada probability kat situ. Okay. So awak tengok dah ada probability. So kalau lagi nipis, lagilah tinggi probability dia kan. Macam tu. Kalau tak ada barrier, macam mana? Kalau tak ada barrier, kita jadi free particle free bergerak. So kita boleh jumpa dia kat mana-mana je. So probability dia ialah 1. So kita boleh probability dia ialah we can have a same chance to have a particle in anywhere. Okay, so kalau kita ada barrier, okay, so mula barrier dia kat sini. Okay, so tunneling kat sini ada tunneling. Macam tu kan. Itu kalau kalau partikel tu daripada kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri, sama je. So partikel lebih banyak kita jumpa probability di sebelah sini sebab dia datang dari sini kan. Tapi dia ada probability untuk dia ada berada di sebelah sana menerusi tunneling effect. Okay, macam tu kan, tunneling effect. Okay, so ialah itu kat sini probability density tadi tu mana tadi? Depends kepada dua keadaan, iaitu bergantung kepada kappa, iaitu bergantung kepada energy ni, potential energy, dan juga dia punya width of the barrier. So bergantung kepada pertama ialah potential energy dia, adakah terlalu besar ataupun terlalu kecil berbanding energy dia, potential energy, ataupun dia punya width L. Okay, macam tu. Okay, kita tengok kepada contoh kat sini. Contoh tunneling through a barrier. So katakan kita ada elektron yang bertenaga 2 elektron volt dia menempuh barrier 5 elektron volt height. Jadi kita boleh lukiskan situasi ini. Better kita wakil. Okay, so ini barrier kita dan dia punya ni ialah U0 sama dengan 5 elektron volt. Dan kita punya partikel tu rendah sikit dia punya energy dia. Energy dia ialah 2 elektron volt. So dia rendah dia punya energy. Jadi memang kalau ikutkan classical mechanics memang tak boleh lepas lah sebab energy dia rendah kan, daripada potential tak boleh jump melompat. Jadi tapi menurut quantum mechanics akan ada dia punya
kemungkinan untuk dia lepas. Okay, macam tu. So this is a wave function dah bentuk dia lebih kurang kan. Okay, apakah probability? What is the probability that it will tunnel through the barrier if the barrier is so kalau lah ini dia punya L dia tu ialah 1 nanometer ataupun 0.5 nanometer. So adakah ni dengan tebal sikit lah, bagi tebal sikit. Tebal nipis sikit lagi. Sorry. Okay, setengah sikit. 0.5 lah kalau yang kedua tu, 0.5 nanometer. Okey, jadi kita gunakan persamaan yang itu agak complicated, jadi kena hati-hatilah dalam kita mengira. Kita kena berkira satu one by one. So better kita kira G dulu, lepas tu kita kira K, kappa dia dulu yang kita masukkan dalam persamaan Jadi kita pun kira dia punya tu G dia berapa, dapat 3.8. Lepas tu kita dah dapatkan dia punya kappa. Okay, kappa ni 8.9. Okay, so kita masukkan dalam persamaan yang ini, which is kita ada kappa, kita ada G. So yang berubah ialah dia punya L. So untuk L 1 nanometer, pastikan awak masukkan 10 kuasa negatif 9 tau. Jangan tak masukkan negatif 9 tu penting. Okay, jadi probability dia ialah 7.1 kali 10 kuasa negatif 8. Berapa? 0.0000000071. Maknanya probability ni memang rendah, tapi ada kemungkinan tu. Kan? Kalau dia punya ni nipis sikit, kita kira untuk nipis, separuh daripada dia. Kalau kita nipiskan separuh, kita dapati bahawa punya probability dia dah 10 kuasa negatif. Maknanya 0.000052. Okay. Yang ni 0.000042371. Kalau kat saya. Jadi awak tengok perbezaan di antara kalau dia setengah dengan dia double. Setengah nanometer dengan 1 nanometer. Jadi terdapat peningkatan probability itu sehingga 1000 kali ganda. 1000 kali ganda kan. Kalau buat kan 4 8 dengan 4 ni 10,000 kot lah, 10,000. Jadi dengan mengurangkan barrier punya size, kita dapat meningkatkan probability untuk tunneling itu berlaku. Right, so apa kepentingan tunneling ni sebenarnya? Itulah belajar tunneling ni kenapa tunneling yang maknanya penembusan. Okay, so antara dia punya contoh dekat sini application of tunneling. Okay, so kita ada yang kita bagikan sebagai scanning tunneling microscope. Okay, scanning tunneling microscope ni dia macam satu ada jarum. Lepas tu ni permukaan sampel yang kita nak ukur. Jadi katalah ini ialah struktur atas struktur sampel yang kita nak ukur. Okay, jadi apabila kita nak ambil gambar struktur atom tu kan, kita akan gunakan needle yang paling halus, which is actually paling halus dan hujung tu satu atom. Hanya satu atom yang di hujung needle. Okay, jadi kita akan dekatkan. Kita tak mau dekat sangat, kita mau bersentuh. Kalau bersentuh jadi short current pula kan, short circuit maknanya current akan lalu. Jadi kita tak akan dapat apa-apa lah. Tapi kalau kita sebab actually dalam pada permukaan sampel tu ada kita panggilkan surface electron, ada elektron lautan elektron. Jadi dia akan, kalau kita akan scan hampir sehingga ada udara yang sedikit lah. Jadi bukan udara pun, vacuum. Okay, vacuum, mana ada ruang vacuum. Okay, jadi ruang vacuum ini adalah terlalu hampir sehingga kan elektron tu boleh melompat masuk dalam needle. So lompatan itu sebenarnya vacuum tu sebenarnya ialah satu ruang barrier, potential barrier. Okay, sepatutnya dia tak boleh lompat. Kalau kita jauh macam ni, of course elektron tu tak mampu untuk melompat, untuk tunnel through the vacuum tu masuk ke dalam needle tu. Tapi kalau kita dekat sangat tapi tak bersentuh, jadi elektron akan melompat, tunnel into the pen, and then kita akan kita akan scan. So kita akan tengok berapa banyak elektron yang sebab setiap bahagian pada sampel akan mempunyai kebarangkalian
yang berbeza untuk dia elektron tu tunnel. Jadi berapa banyak elektron yang boleh dia pen collect akan membuat macam mapping, pemetaan surface. Jadi kita akan dapat mengimagekan surface lah, macam scanner macam so, atas sikit, bawah sikit. Jadi lama-lama dia boleh bentukkan banyak kali lah, lama lah jadi dia akan membentuk surface of the sample. Okay. So ini untuk sampel-sampel yang bersaiz nano atom lah kan. Kalau macam biasa tak perlukan guna teknologi ni. Okay, jadi macam tu juga macam juga wire. Okay, wire kan, kalau kita buat wiring sebenarnya kan, okay, bila kita buat wiring, actually wire ni dia sebenarnya dia senang berkarat kan. Jadi apabila senang berkarat, maksudnya ada oscillation dekat dia punya pembukaan dia. So ada oscillation. So oscillation tu sebenarnya satu resistance untuk bersifat insulator. So sepatutnya elektron tak boleh keluar lah, maknanya daripada proton tu. Maknanya kalau kita ada dua dawai copper, sepatutnya kalau kita sentuhkan, dia takkan mengalir sebab ada oxide tu. Okay, tapi sebab oxide tu terlalu nipis, maka elektron masih lagi boleh tunnel through the oxide film tu. Macam tu. Okay, sama juga dalam case alpha particle punya decay. Okay, sebabnya dalam atom, okay, saya buatlah. Okay, dalam atom kita ada proton dengan neutron kan. Kita ada proton, ada neutron lah. Lepas tu kita ada elektron. Okay, so antara proton dengan proton, sebenarnya dia ada tarikan. Kita panggil dia sebagai strong nuclear force. Okay, ini tak tahu kalau belajar kat mana. Okay, kita akan belajar sebab dia memang antara dengan proton ni ada ikatan yang kuat. Walaupun dia menolak, dia electrostatic dia electrical force menolak, tapi dia kalau nuclear force tu dia sebenarnya menarik. Okay, so dia ada dilema lah, sama ada dia nak menarik ataupun menolak. Okay, jadi antara menarik dengan menolak tu ialah satu barrier. So sama ada barrier dia so untuk satu alpha particle keluar, so ni alpha particle He keluar daripada barrier dia. Okay, keluar daripada barrier dia, which is dia punya nuclear strong force tu kan, dia kena menembusi barrier tu, barulah dia akan keluar sebagai radiative alpha decay yang keluar daripada atom. Okay, so kat situ dia sebenarnya dia ada satu shield lah, dia satu barrier daripada proton tu terkeluar. Okay, tapi maknanya the probability is there. So itu yang menjelaskan tentang tunneling lah. Okay, so tunneling ni sangat penting juga dalam teknologi masa kini, yang membolehkan kita menghasilkan banyak jugalah teknologi moden yang berasaskan elektron dan quantum mechanics. Okay, so that's all for this topic. We will go next, the last subtopic, which is harmonic oscillator.